Beberapa utusan dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar manusia asas-asas Islam. Inilah berkatnya ataupun barakahnya daripada perjanjian damai Hudaibiyah langsung kepada Fathu Mekah sampailah kepada selepas itu bagaimana Rasulullah SAW dapat menyebarkan dakwahnya dengan seluas-luasnya, dan kemuncaknya ialah ibadah haji, ya. Jadi ibadah haji itu 150,000 sahabat umat Islam tu semua sahabat lah sebab jumpa Nabi. Itu ada satu jumlah yang tak dapat kita kata apa, tak dapat dibayangkan pada masa itu. Macam mana keluar 150,000 orang membanjiri Arafah pada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hajah Salwa dan juga seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ramadan Karim, ya, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, hari ke-10 kita pada pagi ni, ya. Maknanya kita dah habis 1/3, hampir habis 1/3 daripada bulan Ramadan ini. Pastinya insya-Allah ibadah pun semakin kencang lah, insyaAllah. Jangan semakin slow. Mula-mula pada malam pertama tu bukan main lagi, 20 rakaat. Maklumlah hari tu tak puasa lagi kan. Hari yang pelik setahun sekali, malam pelik ni malam apa? Malam 1 Ramadan lah. Sebab petang tadi, siang tadi belum puasa tapi malamnya tarawih kan. Oh, power masa tu kan. Masuk hari pertama mula lembek dan sebagainya. Saya buat pada diri saya sendirilah, ni sebagai intro kan. Saya buat uji kaji pada diri saya sendiri. Buka puasa kalau terus dengan ais memang lembek. Lembek terus. Ya. Tu dia. Jadi sebab tu gunalah, minumlah, ya. Maknanya minumlah air yang biasa. Suam tak perlu suam, ya, tak bagus juga suam dalam keadaan kita perut kosong. Air biasalah. Air suhu bilik ni, ya. Jangan ais, walaupun ais kosong sekalipun. Dan lagi nak lembek lagi nak lembek, ais berkarbonat, ya, tak sebut brand lah. Air berkarbonat apa saja, itu lagi lembek. Tak tahu kenapa kan. Saya tak tahu lah tuan-tuan macam mana kan, puan-puan. Takut buka-buka ya, ada orang tahan kan. Tu dia lain lah kan. Tapi kalau body saya yang tak tahan, ya, memang lepas tu lembek. Memang nak bangun, nak habiskan 8 rakaat pun, aduh ya Allah kata. Tapi kalau kita stabil, maknanya air pun biasa, jangan terlalu banyak. Jangan kalau terlalu banyak kita jadi itu juga, perut kita sengkak juga kan. Dan nasi pula janganlah banyak, ya. Kurma tu sebenarnya 3 biji cukup dah sebenarnya. Kurma ni dia padat dengan serat dah. Kurma tak ada serat. Kalau betul-betul nak serat, buah tin 2 kali ganda kurma. Itu bab serat. Dia punya ni fruktos dia, gula dia, ya. Walaupun gula tu bahaya juga, sebenarnya bahaya. Bagi setengah orang dia tak faham maksud barakah, buah barakah. Oh, jadi orang Melayu ni dia suka pada berkat barakah kan. Jadi dia ambil berkat tu sebanyak-banyaknya. Silap tu. Barakah tu sebabnya sudah banyak ziyadatul khair. Maknanya sudah banyak kebaikan di dalam buah kurma tadi. 3 biji cukup dah sebenarnya, ya. Untuk gula, keperluan gula kita sampai malam hari, sampai subuh nanti cukup dah. Bersahur nanti 3 biji pula, ya. Jadi kurma pun dah habis sampai berbelah biji, kan. Lepas tu nasi lagi. Nasi pula. Lepas tu mulalah dia kata, kenapa ya berasa pedih, makan kenyang dah tadi. Itulah panggil terlalu kenyang.
Kan? Dan elakkan juga nasi-nasi yang berempah ni, ya. Nasi-nasi yang berempah ni boleh ambil, bukan tak boleh ambil, tapi biar berpatutan. Sebab rempah tu tadi yang menyebabkan dia pedih lah apa kan. Jadi Ramadan ini pendek kata mengajar kita makan yang berpatutan. Hak sebenarnya kan, makan yang berpatutan. Dan itulah juga sebenarnya cara Nabi jaga tubuh. Cara Nabi jaga tubuh dia. Bagaimana 1.5 biji kurma itu cukup untuk sarapan pagi. Kurma mekjul tu sebenarnya kan, kurma besar tu. Biasa bukannya kurma ajwah tu ya. Cukup untuk sarapan pagi sebelah. Jadi kalau sebelah ajwah menasabah, tak menasabah lah kan. Sebelah mekjul tu sebenarnya, ataupun daripada keluarga Ambar, ya, keluarga Ambar. Itulah sebenarnya. Jadi berpada-pada dalam makanan dan juga dalam harga makanan. Saya tengok sepanjang jalan ni RM98. RM98. Saya kata, ya Allah, RM98. Ish. Berapa sangat kita nak makan, ya? Kalau kena bubur lambuk semangkuk tu pun kita dah kenyang rasanya. Takkanlah RM98. Apa sebenarnya nak makan ni? Ya. Walaupun dia kata kos lah apalah, masalahnya kita, kalau kita tengok RM98 tu, kalau kita beli makanan katalah nasi Arab yang biasa-biasa kan, nasi Arab biasa-biasa ni dalam RM15 lah. Dah berapa orang dah kita boleh sponsor? Betul tak? Saya fikir gitulah. Sebab kita bulan Ramadan ni bukan nak kejar makan tu, nak kejar pahala, nak kejar beribadah. Jadi kalau RM98, berapa? Kalau 60 dah 4 orang kan. Jadi dah 6 orang, 5 masuk kita sebungkus kan. Buat 8. Boleh? 6 lah, 6 orang kan. 6 orang, 5 termasuk kita, 5 kita sponsor, sebungkus kita makan. 5 tu pula dapat pahala kat kita sebagaimana dia berpuasa. Jadi fikir gitulah, bukan nak kempen supaya tak laku buffet Ramadan, tidak. Berpada-padalah kan, berpada-pada. Kalau dia letak RM40 satu kepala, saya tak cannot brain lagi sebenarnya kan. Sebab kita makan tak seberapa. Sebenarnya makan tak seberapa pun. Jadi lebih baiklah sedekah. Ya, kita bersedekah. Itulah, fikir-fikirlah ya, nak letak harga dan sebagainya itu yang berbaloi dan padan dengan semua masyarakat lah ya. Senang gitulah ya. Baik ya. Saya pernah bercakap dengan seorang doktor. Dia kata 1 jam tubuh kita hanya memerlukan 320 ml sahaja. Mana satu botol ada tu 1,500 tu. Yang kecil. 2 botol tu. 2 cawan tu je. 1 jam. Itu je yang baik untuk buah pinggang kita katanya. Sebab tu kalau kita minum banyak, dia flushing. Dan color air kencing kita tu pula color putih, maknanya bukan color kuning kan. Bermakna air tu tak diproses oleh buah pinggang, bermakna ditendang keluar maksudnya. Jadi yang perlu untuk kita 1 jam ialah 320 ml. Maknanya 2 botol yang kecil tu. Nah, 1 jam. Tu je. Dan cara minum pula ialah kalau tidak puasa, minum sikit-sikit, bukan gerguk-gerguk 320, lepas tu nanti pukul 12 nanti aku minum balik. Tak kena juga cara dia kan. Jadi pemakanan ni satu perkara yang dititik beratkan. Sebab tu kalau mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah tu, banyaklah kita ni jauh dengan Rasulullah SAW ya. Sebenarnya cara dia makan, cara dia perbanyakkan makanan dan sebagainya, jauh kita ketinggalan daripada sunnah Rasulullah SAW tu tadi. Sebab tu saya kitab Syama'il Muhammadiyah tu memang saya ulang-ulang membaca walaupun tidak berkuliah kan. Sebab untuk kita refresh ilmu kita tentang Rasulullah SAW ataupun sekurang-kurangnya ingatan kita kepada kehidupan Rasulullah SAW. Itulah kan. Jadi air ni berpada-pada, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu kurang, sebab dia akan menyebabkan buah pinggang kering dan inilah yang akan affected kepada buah pinggang kita. Ya, itu dia. Okey, insya-Allah kita sambung bicara fiqh sirah kita. Tadi tu sirah juga, sirah pemakanan Rasulullah SAW kan. Muka surat 977.
beberapa utusan dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar manusia asas-asas Islam. Inilah berkatnya ataupun barakahnya daripada perjanjian damai Hudaibiyah langsung kepada Fathu Mekah sampailah kepada selepas itu bagaimana Rasulullah SAW dapat menyebarkan dakwahnya dengan seluas-luasnya dan kemuncaknya ialah ibadah haji, ya. Jadi ibadah haji itu 150,000 sahabat umat Islam tu semua sahabat lah sebab jumpa Nabi. Itu ada satu jumlah yang tak dapat kita kata apa, tak dapat dibayangkan pada masa itu macam mana keluar 150,000 orang membanjiri Arafah pada masa itu. Tahun ni kerajaan Saudi isytiharkan hanya 1,000,000 dapat pergi haji, 1,000,000, ya. Jadi itu yang saya buat kiraan dalam Facebook saya tu, ya. Dengan 4.5 juta setiap tahun sebelum ni, kita dapat 30,000 ataupun 32,000 kan. Jadi kalau 1,000,000 bermakna kita dapat berapa? Dalam 6 ke 7,000 gitulah. Itu kiraan mentah saya, maknanya kiraan mentah saya, ya. Jadi ada orang kata lah, kita ingatkan dia bagilah qada ya, 2 tahun 20 tu bagilah nak. Kalau kita nak dapat 60,000, ni saya tolong tabung haji lah saya tolong jawab bagi pihak haji. Kalau kita nak dapat 60,000, ya, kalau nak qada bukan 60 lagi, 90. Sebab tahun ni kan, kalau nak dapat 90,000, negara lain pun nak macam tu juga. Habis tu jadi memang padat jugalah di sana nanti, kan. Jadi sebab tu kita redha lah dalam hal ini, ya. Jadi anggaran saya maknanya berdasarkan pengalaman dan pengiraan mentah sekitar 6-7 ribu lah tahun ni akan dapat pergi haji dari Malaysia. Alhamdulillah. Adalah juga. Betul. Nanti ada pula yang tak pernah pergi haji lagi, dia kata sedap lah Kak Salwa dengan Ustaz Zamri cakap dah pergi haji dah, kan. Sabar, insyaAllah ada hikmahnya nanti, ya. Ada hikmahnya insyaAllah. Jadi kita doakanlah, mungkin yang tahun ni dapat pergi haji, dia doakan tahun depan clear. Saudi pun dia, dan sebenarnya kan, macam mana nak gandakan, tapi ni di luar daripada musim pandemik lah. Dan kalaulah kerajaan Saudi pun bersedia untuk buat macam ni, ya, pergi Arafah tu ada batch dia. Batch pertama pergi pagi sampai tengah hari, masuk je Zuhur, dalam pukul 2, pukul 3 hambat keluar semua kena keluar, wajib keluar. Masuk pula pukul 3, pukul 4 batch kedua sampai maghrib, kan. Lepas tu maghrib je dah habis 2 batch, kan. Lepas tu masuk lagi batch keempat, batch ketiga, keempat sampailah fajar esok. Sebab waktu wukuf kan dari Zuhur sampai fajar, kan. Tapi memang kos pun mesti besar lah, pastinya. Tapi tak mustahil berlaku. Sebab nak qada yang 2 tahun tak mustahil. Apa-apa pun doa aja. Yang tak mustahil itu yang mustahil itu tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa aja. Mana tahu kerajaan Saudi terfikir sungguh macam tu, okey. Dan kita pun kena bersedialah duduk jauh dari Masjidil Haram, jangan lagi dekat ke. Itu yang tabung haji. Tabung haji. Sebab saya lama tabung haji, kan. Ada satu tahun tu tabung haji kata apa? Kediaman para jemaah haji Malaysia tidak lebih 1.2 kilometer. Oh. Faham tak tu? Lepas tu tahun depan pula, 2-3 tahun pula, kediaman para jemaah haji kita, pengarah operasi ni bercakap ni, tidak lebih daripada 2 kilometer. Faham tak tu? Makin jauh lah. Kos meningkat, tak boleh nak cover sebenarnya, kan. Kos ni saya tak nafi lah. Siapa merintah pun kos bukan kita kontrol, ya. Siapa merintah pun bukan kita kontrol. Kerajaan Saudi yang kontrol. Dia terpaksa cari jauh sikit. Tak apa, insyaAllah tak lebih 2 kilometer. Sedangkan 3-4 tahun dulu tak lebih 1.2 kilometer. Gitu. Jadi masjid hotel yang tak lebih 1.2 km ni kat mana? Hotel yang lepas pada terowong nak pergi ke arah Mina tu, ya. Itu memang 1.2 km lah, ya. Tak lebih. Dia panggil Mahbas Jin, tempat tu, hotel. Tak ingat apa nama hotel tu. Tapi bagi orang yang duduk Mahbas Jin tu, dia pergi ke Mina, dia bolak-alik je. Litas satu terowong Mina, duduk 4-5 jam, 5 jam lah, 5 jam. Dia balik ke hotel dia.
dekat je. Walaupun ke Masjid Haram terpaksa litah terowong lah apa dan sebagainya. Terpaksa benda tu, ya. Kita, sama lah, buat best jugalah. Buat best jugalah, maknanya 5 jam keluar macam tu. Maknanya dia nak separuh malam kan. Di Mina mungkin sesuai buat 2 batch. Sebab dah malam 10 jam saja kan. Jadi maknanya siapa yang masuk maghrib sampai tengah malam, lepas tu pergi pula masuk tengah malam sampai subuh. Ya. Jadi boleh buat sebenarnya. Bagi orang yang perhati betul-betul lah, benda tu boleh buat. Tapi ini berdasarkan kesediaan kerajaan Saudi nak buat ke tidak macam tu. Mungkin dia lebarkan jaringan kereta api tadi yang menyebabkan kita boleh naik kereta api saja, dalam bentuk bukan kereta api lah, dia macam ERL gitu kan. ERL ke apa yang satu tu yang tak ada driver, yang ERL kan, apa LRT ni, satu lagi ni yang monorail. Mungkin dia boleh buat style monorail tu, boleh jadi juga. Ini tak mustahil berlaku kan. Cuma kita doa lah asal dipermudahkan dan jemaah haji boleh diramaikan lagi. Sebab saya memandang dari sudut hukum, itu yang saya kata boleh buat 4 batch. Tapi dari sudut fasiliti, itu kena tanya kerajaan dia lah pula. Gitu. Segi hukum sebenarnya Arafah boleh buat 4 batch, Mina tiap-tiap malam boleh buat 2 batch. Dan tak ada orang bermalam di Mina. Sebaliknya hanya berkhemah saja, keluar masuk gitu kan. Wallahu a'lam. Okey, beberapa utusan dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajar manusia asas-asas Islam. Seperti mana tibanya beberapa rombongan utusan daripada berbagai kabilah dan suku bangsa Arab kepada Rasulullah SAW untuk mengisytiharkan Islam mereka, maka begitu jugalah baginda mengutuskan utusan-utusan ke merata-rata tempat. Sebelum haji tahun 10 Hijrah, Nabi hantar Sayyidina Ali 6 bulan sebelum haji tu, hantar ke Yaman. Ya, dan Nabi siap pesan lagi, Ali, tarikh sekian-sekian, kamu bermiqatlah di tempat sekian-sekian, datanglah ke Mekah. On the way nak datang ke Mekah tu, beli 100 ekor unta. Sayyidina Ali datang ke Mekah dengan 100 ekor unta. Siap begitu. Maknanya sahabat-sahabat Nabi boleh dikatakan tak terkecuali dalam dihantar ke seluruh pelosok semenanjung tanah Arab pada masa itu. Khasnya di sebelah selatan semenanjung tanah Arab, iaitu Yaman, dengan tujuan memberitahu kepada manusia semua akan prinsip dan hukum-hukum Islam. Memang berita mengenai Islam telah tersiar ke seluruh semenanjung tanah Arab. Malah sudah sampai ke beberapa tempat yang bersempadan dengan bumi Arab. Di sana sudah tentu memerlukan banyak para pengajar dan para da'i untuk menjelaskan kepada manusia mengenai hakikat Islam, supaya hakikat Islam tertapak kuat dalam hati-hati mereka. Setelah mereka tertunggu-tunggu di sana sini, dan Khalid ibn Walid dikirimkan oleh Rasulullah SAW ke Najran, sempadan Saudi dengan Yaman sekarang. Bahkan Najran itu, tempat yang namanya Najran, berada di dalam Saudi, ya, untuk mendakwahkan penduduk-penduduknya kepada Islam, dan untuk mengajar mereka asas-asas dan hukum-hukum Islam, seperti dikirimkan Ali radhiyallahu anhu ke Yaman. Najran itu dia tak kira Yaman lagi, dia kira satu negeri lain lah, ya. Sekarang ni dah jadi negeri dalam kerajaan Saudi. Najran tempat berlakunya Ashabul Ukhdud, seperti dalam Suratul Buruj itu. Agama yang mereka anuti pada masa itu ialah agama Nasrani. Musa al-Ash'ari memang orang Yaman, dari suku Syanu'ah. Suku Syanu'ah ini Nabi SAW memberitahu, dia berjumpa dengan Nabi Musa AS masa Isra' wal Mi'raj. Jadi rupa Nabi Musa ini menyerupai orang-orang suku Syanu'ah, suku Yaman. Siapakah yang datang dari Syanu'ah ini? Musa al-Ash'ari, ya, Abi Musa al-Ash'ari. Bukan Musa, Abi, ayah dia. Ini sahabatnya, ya. Ini memang suku Syanu'ah. Macam mana rupa orang-orang Syanu'ah ini? Macam mana agak-agaknya? Lebih kurang kita orang Melayu. Ya, berkulit sawo matang gitu. Kulit sawo matang, berhidung agak mancung, rambut tidaklah begitu kerinting, ya.
Dan inilah rupa Nabi Musa alaihissalam, rupa-rupa je ya. Orang kata tidakkah dia ni Bani Israel? Ya, Bani Israel itu sebenarnya berbagai-bagai rupa. Sebenarnya ada Bani Israel yang Yahudi lah kalau kita panggil sekarang kan, rambut merah, ada yang hitam. Tapi kalau Yahudi yang apa ni, dari belah Maroko mana, kulitnya putih, bukan putih kuning, bukan putih merah. Dia putih lah, putih apa nak panggil, putih pucat gitu kan. Dan rambutnya hitam. Rambut hitam. Ini adalah rupa orang Yahudi yang datang dari arah Maroko. Seperti kalau puan-puan nak surf sikit, cuba cari nama Laila Murad. Laila Murad ini bekas pelakon Mesir yang terkenal era 70-an. Dia ni sebenarnya Yahudi yang hilang era akhir 70-an, hilang rupanya. Dia balik ke dia menyusup masuk ke Israel rupanya ya. Sampailah sekarang tak pernah ditemui oleh suaminya, Arab Mesir, dan tinggal anak seorang kan. Laila Murad itu misteri. Rupa-rupanya dia pakat sekumpul habis keluarga dia dah dapat kerajaan Israel semua tu, barulah dia nak kutip babi anak-anak dia lah. Itu Laila Murad. Kan rambutnya ikal kerinting gitu, ialah pelakon, kita tengok lah. dan kulitnya tu putih pucat. Dan kalau tengok tu orang tak sangka pun itu Bani Israel inilah Yahudi. Orang tak sangka, rupa-rupanya dia dah assimilate dengan banyak kaum dan sebagainya. Itu yang keluar rupa dia pelbagai ya. Jadi Nabi Musa suku Syanu'ah, cek mari suku Syanu'ah rupanya, kalau Yaman kan kulit dia gelap kan, dia tak gelap sangat, dia cerah sikit, dia sawo matang, macam kita lah, macam kulit orang Melayu kita gitu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dikirimkan ke Yaman juga bersama dengan Muaz bin Jabal. Mereka berpisah masing-masing menuju ke arah pedalaman, dan baginda berpesan kepada mereka berdua, kamu berdua hendaklah memudahkan, jangan menyusahkan, pergemarkan, jangan membencikan orang hingga lari ya. Usahakan sedaya upaya. Kepada Muaz, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan pula, engkau akan pergi bersama-sama dengan engkau akan pergi kepada orang-orang ahlul kitab. Bila mereka berkumpul, serulah mereka supaya bersaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kalau mereka patuh kepada engkau, yang itu beritahukan kepada mereka patuh juga yang ini. Maksudnya Nabi fokus area yang tempat Muaz bin Jabal nak pergi ni area ahlul kitab ya, Yahudi dan juga Nasrani lah ya. Dan kebanyakannya Nasrani pada masa itu di kawasan Yaman tempat Muaz pergi tu tadi. Jadi sebagaimana mereka patuh kepada Nabi Isa, maka ini juga perlu patuh, dan dia kena terima bahawa sekarang ni akulah rasulnya ya. Baik. Dan beritahu mereka supaya solat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh juga, yang kini beritahukan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala telah fardukan ke atas mereka sedekah yang diambil daripada orang kaya, maksudnya zakat, dan diberikan kepada fakir miskin mereka. Jauhilah penyanyi-penyanyi mereka dan takutilah doa orang-orang yang dizalimi, kerana tidak ada dinding yang menghalang di antaranya dengan Allah. Jadi Nabi SAW bagi step by step. Mula-mula suruh mereka terima Allah dan Rasulnya. Sebagaimana mereka juga patuh kepada Isa, maka mereka juga kena patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu suruh dia semayang. Lepas suruh semayang, suruh dia keluarkan zakat. Ya. Selepas keluarkan zakat, jauhilah penyanyi-penyanyi. Kenapa? Sebabnya takut nanti Muaz yang masih muda belia pada masa itu hilang fokus kerana hiburan-hiburan. Sebab ahlul kitab ini mereka berhibur sebenarnya, mereka banyak dengan hiburan. Sebab itu masa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dikejar oleh 2 orang wanita kan. Wanita itu ialah Yahudi dan Nasrani. Wanita itu memang dalam gambaran wanita yang galak lah, maknanya yang suka berhibur tu tadi. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan para pendakwah ini terpesong niat mereka ya. Bukan saja para pendakwah ya, para ahli politik ke apa ke, tak kira lah, kepemimpinan sekalipun
Ini yang perlu dijaga sama sekali berkenaan dengan penyanyi-penyanyi. Maksud Nabi adalah penghibur-penghibur ataupun hiburan-hiburan. Dan takutlah doa orang yang dizalimi. Kerana apa? Kerana mungkin kamu nanti akan diberi jawatan untuk mentadbir. Itu tak elok. Orang nampak kita dah amanahnya dengan ikhlasnya, dengan kepandaian dan sebagainya, maka mereka lantik jadi pemerintah ataupun pentadbir. Dan bila terlibat dengan pentadbiran, tak boleh tidak akan terlibat dengan orang-orang yang dizalimi ataupun orang-orang yang diberi kelebihan, kemudahan tanpa kelayakan mereka. Ini yang Nabi SAW pesan semua dah. Siap dah semua betul ya. Dan takutlah doa mereka yang dizalimi kerana tidak ada dinding yang menghalang di antaranya dengan Allah. Tersebut dalam Musnad Ahmad bahawa Nabi SAW ikut keluar bersama Muaz hingga keluar kota Madinah dengan berjalan kaki, sedangkan Muaz menunggang. Maknanya Nabi mengiringi Muaz dah tunggang siap-siap dah, Nabi mengiringi sampai keluar ke kota Madinah. Maksud keluar ke kota Madinah tadi ialah keluar daripada kawasan pagar Masjid Nabawi sekarang lah, senang cerita. Kalau siapa-siapa rajin pergi ke muzium yang dekat dengan Masjid Quba tu, dia boleh faham apa yang dimaksudkan dengan kota Madinah tu tadi ya, sebab ada miniatur dalam tu ya. Jadi keluar kat situ barulah dia lepaskan Muaz pergi. Dan masa nak lepaskan Muaz pergi itu, Nabi SAW berpesan, wahai Muaz, mungkin kamu tidak akan bertemu lagi dengan aku selepas ini. Mungkin hanya kamu lalu di tepi masjidku dan di tepi kuburku. Maka menangislah Muaz kerana berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan Muaz berada di Yaman hingga selepas wafat Rasulullah SAW, tepat seperti yang dikatakan kepadanya oleh baginda. Jadi Muaz memang kalau boleh nak datang juga menunaikan haji, seperti mana Sayyidina Ali, Abu Musa Asy'ari pun datang menunaikan haji juga. Tapi Muaz tu tempatnya agak jauh, kawasan pedalaman, dan tugasannya juga begitu berat sehingga tak sempat nak datang ke haji tadi. Itu yang Nabi dah bagi gambaran tu ya. Gambaran yang Nabi beri itu sebenarnya perkhabaran yang muktamad sebenarnya. Cuma tidak boleh dimuktamadkan sebab kok mana pun hanya Allah yang Ta'ala yang memuktamadkan. Tapi apa yang Nabi beri itu gambaran semuanya ya, semua tu gambaran. Jadi tak apalah, aku tetap nak jumpa Nabi juga. Takdirnya memang sibuk pada masa itu dan tak mungkin dia nak keluar dari tempat itu dan menyusup keluar sehingga sampai ke Mekah. Maka terbuktilah ya bahawasanya apa yang Nabi beri gambar itu betul, dan Muaz hanya kembali dari Yaman selepas daripada selesai tugasnya, dan Rasulullah dah wafat beberapa bulan. Tapi Muaz setelah dia menangis di tepi kubur Nabi SAW beberapa ketika, dia ada semangat lain, iaitu dia buat apa yang Nabi suruh dia buat. Ya, dia cintakan Nabi, maka dia buat apa yang Nabi cinta, Nabi suka. Apa dia Nabi suka? Tugas terakhir yang Nabi hantar para sahabat ini ialah berdakwah. Oleh itu, bukannya masa untuk bersedih lama, untuk duduk di Madinah, tak nak tinggal jasad Nabi dan sebagainya. Maka dia pun pergi berdakwah, dan khabarnya Muaz meninggal di Syam ya, setelah mengambil tempat di Syam untuk berdakwah. Dan kalau kita lihat connection ya, connection kenapa Muaz pergi ke Syam ya, kerana dia menumpangi orang ke Syam. Bukan, dia sudah ada pengalaman berdepan dengan Ahlul Kitab semasa di Yaman, dan bila dia pergi ke Syam, Syam penuh dengan Ahlul Kitab. Maka sebab itulah dia memilih medan Ahlul Kitab tadi. Sama juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia meninggal di mana? Di Taif. Kan? Ada Masjid Ibnu Abbas kan? Kenapa Abdullah bin Abbas memilih Taif? Tempat sedap tempat sejuk kan? Tidak. Orang Taif ni sebenarnya sikap dia keras, liat. Dan orang seperti Abdullah bin Abbas lah yang sesuai untuk melayan orang-orang liat macam ni. Orang-orang bermasalah macam ni, dia tak boleh orang keras juga dah. Dia tak boleh bagi Khalid bin Walid kat situ, tak boleh. Dia kena bagi siapa? Dia kena bagi Abdullah bin Abbas. Dan meninggal Abdullah bin Abbas
di Taif, ya, kuburnya masih ada, dan masjid pun dikenali sebagai Masjid Abdullah bin Abbas. Beberapa ibarat dan pengajaran. Yang paling penting apa yang harus difahami oleh orang Muslim mengenai para utusan yang diutuskan oleh Nabi SAW untuk tujuan berdakwah kepada Islam dan untuk mengajar asas-asas serta hukum-hukum Islam ialah bahawa tanggungjawab Islam yang dipikul di pundak, ya, di bahu muslimin pada setiap masa dan zaman itu tidaklah semudah seperti yang difahamkan oleh kebanyakan muslimin sekarang. Tidak cukup dengan hanya kita mengaku dan mendakwa Islam cuma dengan lidah kita sahaja. Samalah seperti tidak cukup mengadakan bahagian Islam dalam kehidupan kita dengan setengah amalan yang mudah-mudah sahaja. Pada asalnya memang amalan-amalan itu dimuliakan, tetapi kemudiannya bertukar menjadi adat resam dan tradisi dalam kehidupan kita. Malah tidak cukup sesiapa daripada kita berpegang dengan Islam untuk dirinya sahaja, kemudian menutup pintunya untuk orang lain, tidak menghiraukan apa pun yang berlaku. Jadi beban ini, kalau kita sekarang nak berdakwah mudah kan, buat YouTube lah apa dan sebagainya, bayangkan para sahabat pada masa itu terpaksa mengembara, ya, berbulan lamanya nak sampai ke suatu tempat demi nak melaksanakan tugas ni tadi. Tapi asasnya apa? Asasnya ialah semangat bertanggungjawab. Semangat bertanggungjawab terhadap dakwah ini. Jadi kalau puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada rasa tanggungjawab ini, sampaikan dakwah ini di mana-mana pun. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, dia berdakwah di mana sahaja dia berada. Itu salah satu daripada ciri Nabi Yusuf yang diceritakan dalam surah Yusuf. Dia berdakwah di mana sahaja dia berada. Dalam keadaan dia dikurung oleh Zulaikha, kan, dia berdakwah kepada Zulaikha walaupun Zulaikha tak dengar. Dalam keadaan dia dalam penjara pun dia berdakwah, ya. Apabila orang datang membawa mimpi-mimpi yang mengarut-ngarut kepada dia, dia berdakwah juga. Tapi itulah dah datang tu dengan gaya ayat ayat menganjing gitu kan, ayat menganjing gitu, ya. Orang ni bagi tahu sungguh mimpi dia begini. Yang ni datang juga, mimpi saya begini. Tak lama kau kena pancung kan. Padan dengan muka kan. Sedangkan itu bukan mimpi pun. Dia saja nak test Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kenalah dia, ya. Jadi dia berdakwah juga secara tak langsung, orang tu faham. Jangan cakap bohong kan. Dan apabila dia berdepan dengan raja, dia pun beritahu berkenaan dengan keadaan sebenar mimpi tadi kan. Di keadaan sebenar mimpi tadi apa maksudnya, tanpa segan silu. Itu pun dakwah juga. Begitu juga dengan adik-beradik dia. Ada orang tanya, orang yang baca surah Yusuf, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ni sanggup macam berbohong sikit kan. Sebab tak beritahu direct kepada abang-abang dia bahawa dialah Yusuf. Suruh pergi ambil Bunyamin, lepas tu letak penimbang dalam karung guni Bunyamin. Tidakkah itu bohong? Cuba baca tafsir para ulama. Tak timbul pun persoalan bohong kat situ. Timbul kat situ lah proses pengajaran, pendidikan. Kalaulah Nabi Yusuf tu mengaku terus kepada abang-abang dia, dialah Yusuf, dan ajak tinggal bersama, abang dia akan lambat insaf. Dengan proses suruh pergi balik dan sebagainya, terseksa cukup-cukup, akhirnya mereka juga barulah, adakah engkau Yusuf? Baru dia sedar. Dan mereka terus minta maaf pada masa itu. Dan bila minta maaf pada masa itu, barulah Nabi Yusuf isytihar, mereka ini bebas. Mereka ini tidak akan didenda dengan kesalahan-kesalahan mereka, kan? Itulah cara dakwah tu tadi. Datangnya Al-Quran dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, khasnya para Nabi dan Rasul, itu adalah satu pengajaran kepada kita pada hari ini bahawa dakwah ni jangan berhenti. Ya, macam-macam mana pun dakwah tu ada cara dan kaedahnya. Gunalah seguna-gunanya, sebaik-baiknya untuk kita keluar daripada mulut kita ni perkataan-perkataan mengajak mereka pada Islam. Itulah namanya dakwah. Okey. Beban tanggungjawab Islam tidak tertanggal dari tengkuk-tengkuk muslimin selagi mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajipan dakwah kepada Islam dengan keluar mengembara dengan tujuan berdakwah ke segenap pihak, ke serata kota dan desa. Itu yang tabligh,
kan, dia ambil teknik ini. Walaupun ilmu tak ada, tak apa, sekurang-kurangnya bila keluar, okey, lorong ini kumpulan A cover, kumpulan B cover, orang kata apa, gush kan maknanya, gitu. Ada istilah apa, tak banyak dah tak ingat istilah dia, yang ingat kalkunnya kan. Maknanya dengan cara dia pergi rumah-rumah, tuan-tuan, Assalamualaikum, saya pada hari ini kita ada di masjid ada usaha dakwah, maknanya dia dah mengajak. Betul lah, betul, dia ajak pergi masjid. Nak cerita tak tahu kan, tapi dia ajak ke masjid, nanti di masjid akan ada penceramah, majlis ilmu dan sebagainya, ya kan. Begitu. Jadi keluar mereka dapat dah, maknanya dah lepas satu tanggungjawab dia. Dah lepas satu tanggungjawab dia. Itulah dia amanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah di atas pundak kita. Dan itulah dia kewajipan yang tidak ada tempat untuk berlepas diri daripadanya. Di masa dan zaman mana sekalipun, para ulama dan imam yang empat sepakat mengatakan bahawa melaksanakan kewajipan yang berupa dakwah di dalam dan di luar tempat atau kampung yang dialami muslimin adalah fardu kifayah ke atas semua muslimin, ya. Fardu kifayah yang merupakan tanggungjawab bersama menanggung dosanya, kecuali jika ada sebahagian daripada muslimin yang keluar ke serata tempat, ke serata kampung berdakwah kepada Allah dan mengemukakan hujah iman, penerangan-penerangan mengenai Islam hingga hilang perasaan dan fahaman berbagai perasaan was-was dalam pemikiran dan ingatan manusia. Selagi sebahagian dari muslimin dari setiap tempat atau kampung di seluruh negara Islam tidak melaksanakan tanggungjawab itu, maka selama itulah semua muslimin walau di mana saja berada mereka menanggung dosanya. Tapi masalahnya kita melihat setakat itu saja. Kita melihat, oh dah tak ada dah sekumpulan orang keluar berdakwah, kita tak berdosa lah. Kita tak meletakkan fardu kifayah itu dengan maksudnya saling melengkapi. Iaitu hari ini dia orang berdakwah, esok okey, mungkin dia orang demam ke apa ke, aku pula keluar. Itulah namanya fardu kifayah. Jadi akibat daripada kefahaman yang singkat tentang fardu kifayah, maka kita pun anggap tak apalah, dia orang dah keluar dakwah dah kan. So kita boleh relax lah. Masalahnya bila hak kita pula, kan, bila yang kita ni asyik fardu ain saja, fardu kifayah bila nak buat, kan. Ataupun kita berfikir begini, oh dia dah buat kerja dakwah, aku ni jenis mulut berat sikit, nak bercakap tak berapa pandai, so aku buat fardu kifayah aku apa, support pada dia. Mungkin bagi sediakan makanan ke apa kepada dia orang dan sebagainya, kan. Ataupun buatlah apa-apa, mungkin dari segi penulisan, pandai menulis, kan, kita pun buatlah kerja-kerja dakwah melalui Facebook ke, melalui apa-apalah kan, Twitter ke, Instagram ke contohnya, untuk menggalakkan orang datang berdakwah, ni datang ke tempat kerja Islam ni tadi, kan, yang kita menyampaikan dakwah dan supaya orang beramal dengan amalan Islam tadi. Dan yang sahih mengikut jumhur para ulama, para imam dan fuqaha, bahawa tugas agung itu bukan hanya beban kepada kaum muslimin sahaja, malah merangkumi kesemuanya, sama ada lelaki atau wanita, merdeka atau hamba. Mereka itu semua tetap terikat dengan ikatan taklif atau bertanggungjawab yang memang mampu melaksanakan tugas dakwah dan bergerak untuk dakwah seboleh mungkin mengikut kemampuan masing-masing. Kemudian sesungguhnya wasiat atau pesanan yang diperbekalkan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz dan Abu Musa Asy'ari menjadi dalil kepada sebahagian daripada peraturan dan adab sopan yang harus dimiliki oleh pendakwah kepada Allah di masa-masa melaksanakan tugas dakwah, sama ada dengan mengajar atau menarik perhatian orang dengan sikap sebagai seorang Muslim. Jadi pendakwah ni tak boleh backing, kan? Pendakwah ni tak boleh backing. Mesti pendakwah ni bersuara dengan lembut, ya. Pendakwah ini mesti mengajak dengan baik. Sebab itulah apabila Wali Songo, kan, Wali Songo, salah seorang wali tu terlibat dengan wayang kulit, kan. Kan? Jadi bermusyaratlah para wali Songo ni tadi. Ini haram ni, kan. Makna para wali Songo, saya suka melihat kepada cerita-cerita sejarah ni. Indonesia dia dah filmkan ni mesyuarat wali Songo tadi, sehinggalah mereka faham kenapa wali Songo ni
menggunakan wayang kulit untuk berdakwah ni tadi kan. Dah pada masa tu apa medium nak sampaikan dakwah dia, nak ceramah dan sebagainya. Baik tengok wayang kulit lagi suka kan. Tiba-tiba dia masuk, dia gunakan skrip wayang kulit tadi tu, akhirnya orang datang berislam. Berbahaslah mereka bagaimanakah hukum bermain patung-patung ni tadi, sehingga akhirnya mereka menerima ya. Ada wali songo yang saya tak ingat dah apa nama wali ni. Yang ni lagu dia buat lagu. Dia buat syair. Lir-ilir tu. Siapa tahu? Siapa ingat? Dia menggunakan alat muzik tapi dia ada syair dia. Lagu rakyat dia. Dalam bahasa Jawa. Lir-ilir apa tu. Sedap lagu tu. Ada ni. Dalam YouTube ada sangat. Kau sedap? Ada tulis lir-ilir keluar ke? Bahasa Jawa Ustaz. Bahasa Jawa. Ni tapi suara perempuan. Tak apa. Ini dia wali songo ni. Alfina Nandiani. Sap. Dah banyak versi dah dia bawa. Dah ada orang kaji dah pun. Siapa jawab kat sini? Ini lagu Wali Songo ni. Saya tak ingat dah siapa dia ni. Ya? Sedap lagu ni. Ya? Itu penuh dengan ketuhanan. Penuh dengan ketuhanan. Ya? Tapi macam mana dia nak sampaikan kepada masyarakat tadi dengan berhalusnya, dengan penuh halusnya kan. Ingat tak dulu saya buat sirah tu, saya buat sirah dekat Radio Kim dulu. Berlakon seorang-seorang kan, tukar seorang 4-5 suara tukar kan. Suara Abu Lahab lah, suara apa kan. Ingat tak ada orang condemn? Ingat tak ada orang condemn masa itu? Kebanyakan orang duk puji je lah. Macam mana buat lah apa dan sebagainya. Saya nak belajar guna alat tu saja pun berbulan belajar. Ya, guna alat. Saya buat one man show daripada skrip sampailah suara, sampailah editing, stabilizing dan sebagainya, semua tu sehingga disiarkan ya. Nak buat 15 minit tu habis 2 minggu satu episod saja. Orang tak tahu peritnya masa tu ya. Nak ceritanya ada orang kutuk terutama bila saya tiru suara Sayyidina Omar lah apalah dan sebagainya tu kan. Kutuk tak kutuk pun pahit lepas saya tinggal Radio Ikim ya. Ramai pula tanya bila nak buat lagi. Dulu ada orang kutuk tu. Sebab tiru suara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin tak boleh, kata haram dia kata. Macam-macam. Bila saya baca hadis, saya memulakan baca hadis dengan bermuzik dan sebagainya. Ada orang sindir kan. Dia kata Nabi dulu ada muzik ke belakang hadis tu dan sebagainya. Ada orang menafikan tu semua tu bukan hadis tu, dia kata tu. Itu hanya kata-kata sajak yang indah. Tak baik tu. Pula dah. Sampai saya terfikir, satu tak saya terfikir. Kenapalah yang sewel-sewel call telefon. Aku nak kerja pun tak boleh kan. Tahan juga 12 tahun dalam radio kan. Sebenarnya satu benda je yang saya pegang, iaitu dakwah ni pelbagai. Dah ini cara yang aku dapat, aku reti, aku buat macam ni. Kan. Selepas tu kenapa tak boleh buat? Alat tak ada sebenarnya. Orang tak tahu. Dia kata ustaz bila buatlah pula. Alat tak ada, studio tak ada kan. Saya dah bergerak seorang sekarang ni. Mana boleh lagi alat secanggih yang ada dalam Radio Kim dulu. Dalam Radio Kim dulu saya duduk seorang-seorang kat situ. Kadang-kadang tak sedar pun saya balik dah masuk pukul 4 pagi dah. Allahu Akbar. Lepas tu saya minta izin. Ni pengalaman saya nak cerita sikit di Radio Kim dulu kan. Minta izin lah, esok saya tak nak masuk kerja sebab saya malam tadi direct sampai tak sedar-sedar dari maghrib sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu pukul 4 pagi baru sedar. Akhirnya saya pun balik rumah, tak pergi kerja esok. Saya kena tindakan disiplin sebab tak masuk kerja esoknya tu. Saya dah tulis nota bahawa saya kerja sepanjang malam tu. Saya minta lah untuk ganti dengan ni. Tak boleh, tak diizinkan. Manalah agak lagi nak pergi kerja.
Duduk dalam studio dengan lampu kuning dan sebagainya itu, kena tindak disiplin. Tapi saya kata tak apalah, ini asam garam akulah, ya. Yang penting ada orang kenal siapa Umayyah bin Abi Salti, orang tahu kisah bahawa Sayyidina Umar tidak pernah bunuh anak, semua sekali itu saya bawa unsur itu semua sekali dalam sirah ni tadi. Sekurang-kurangnya dapat memberikan sisi lain kepada cerita-cerita popular yang ada dalam masyarakat kita. Sedangkan sirah itu tidak betul, sirah yang palsu sebenarnya pun. Contohnya azam tu je lah, kan. Kes Sayyidina Umar tu, saya sengaja plot macam mana nak beritahu bahawa Sayyidina Umar ni tak pernah bunuh anak. Skrip tu ada, masih disimpan lagi, kan. Masih disimpan lagi, tapi suara tu tak boleh ambil lah, sebab itu hak ikim bila saya keluar, kan. Jadi itulah tuan-tuan, dakwah ni tolonglah, bukan gayanya berdakwah ni tadi segah orang, marah orang dan sebagainya, mengutuk ke, itu bukannya dakwah, ya. Nabi SAW hanya sekali sahaja pernah menengking, itu pun kepada Ibnu Zulkhuwaisirah, kan. Ibnu Zulkhuwaisirah ni siapa? Pengganti kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik pada masa itu, ya. Baik, antara peraturan dan adab sopan dalam berdakwah itu hendaklah banyak menggunakan cara yang lembut dan mudah, tidak cara keras dan sempit. Hendaklah berpegang pada dasar pujuk lebih banyak daripada ugut dan gertak. Ugut dan gertak itulah yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai tanfir. Apa maksud tanfir? Membuat orang lari, ya. Rasulullah SAW nafar awal, nafar akhir. Ingat lagi dalam haji. Apa maksud nafar awal, nafar akhir? Maknanya keluar awal, keluar akhir. Bila tanfir, daripada kalimah yang sama. Maksudnya apa? Orang lari. Itu dia. Kalimah bahasa Arab ni mudah je. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa tugas dakwah itu berperingkat-peringkat, iaitu disuruhnya Muaz menyeru manusia pada mulanya untuk mengaku dua kalimah syahadah sebagai Tuhan yang satu dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau mereka sudah menerimanya, barulah disuruh mereka solat. Kalau mereka sudah mematuhi tugas sembahyang, tugas solat, ajak pula untuk bayar zakat dan seterusnya. Ya, step by step. Jangan mengejut dakwah ini. Namun demikian, bersikap pujuk dan lembut hendaklah jangan terkeluar dari batas-batas yang disyariatkan dan diharuskan. Bukan bermudah yang dimaksudkan dan disyariatkan itu hingga boleh mengubah dan mengalih hukum hakam Islam atau mempermain-mainkan kefahaman Islam, kerana hendak bermudah manusia atau membiarkan maksiat berlaku walau dalam apa keadaannya pun, walaupun dalam memilih wasilah ni maksud apa? Cara yang patut digunakan untuk memperteras maksiat itu ada kesamaran dan keraguan. Jadi sebab itulah Nabi pesan sangat, jangan menghampiri penyanyi-penyanyi mereka. Maksudnya jangan sampai ke tahap bermudah-mudah sehingga kan menerima hiburan maksiat itu sebagai jalan dakwah konon-kononnya. Semua itu ada hikmah, kata-kata Nabi SAW tadi itu. Sebab itulah apabila salah seorang wali songo menggunakan wayang kulit, bermesyuarat para wali yang lain, apakah kaedah dakwah ini betul? Adakah kan Nabi kan tidak benar melukis patung-patung dan sebagainya, kan, menyimpan patung, sedangkan wayang kulit itu kan patung, kan. Jadi patung yang bagaimana, Yusuf Al-Qaradawi sudah bahaskan berkenaan dengan gambar ni tadi, ya. Gambar di rumah boleh ke gambar konvo, kan? Anak 10 konvo semua, mana lagi bangga, nak tengok itulah, kan. Hak nombor 1 tutup tangga, lepas tu naik ke atas balik, kan. Dia macam-macam dalam bentuk V, 10 anak semua konvo, kan. Tu dia. Jadi harus boleh letaklah dengan syarat jangan dipuja gambar tadi. Jadi inilah nak cerita perbahasan dari sudut strategi dakwah. Okey, satu lagi, Imam Al-Ghazali dia dah letak dah tahap-tahap dakwah ni tadi untuk awam, untuk mula-mula sekali, budak-budak kecil, budak-budak remaja yang baru nak naik remaja, suruh mereka solat dulu. Itu yang penting. Suruh mereka solat, contohlah, ya, ini untuk anak-anak Islam ni dulu, suruh mereka solat, suruh mereka itu ini suruh dulu. Kemudian apabila mereka sudah meningkat dan mereka bertanya, kita solat ni sebab apa? Dalil apa? Bagi dalil apa?
Jangan guna dalil akal. Jangan guna dalil akal pada peringkat itu. Terus bagi Quran kata. Kenapa solat ni? Kan? Kita suruh dia solat sejak dari umur 5 tahun lagi. Alhamdulillah. Suruh dia puasa 5 tahun tu dah puasa dah. Kan? Anak jiran saya umur 6 tahun. Puasa penuh tahun lepas umur 5 tahun. 6 tahun ni 6 tahun. Laki. Anak bongsu juga. Anak bongsu ustaz puasa balik sekolah buka. Sekolah buka. Rejah satu. Kan? Rejah satu. Kita pun mula dakwah lah kan. Kena puasa tengok ni. Kena puasa tengok Zikri, nama Zikri anak jiran tu. Baru 6 tahun. Dah puasa dah. Kan? Tak buka. Dia pun mula malu sipu-sipu kan. Dia kata masalahnya adik tak tahan. Masalahnya tu kan. Adik tak tahan. Okey. Dia pun puasa lah katakan. Dia puasa. Sampailah umur 12 tahun. Dia perlukan pengukuhan jiwa dia pada masa itu. Dan dia mula bertanya, katakan, ya tak? Kita puasa ni sebab apa? Maka pada masa itu Imam Ghazali tak bagi kita beri dalam bentuk akal. Bukan masanya. Kena bagi dalam bentuk apa? Ayat Quran. Dalil ayat Quran je. Allah pesan, ya, Allah perintahkan kita ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian tu. Ini Imam Ghazali. Zakat wa atuz zakah aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, ya. Itu dia bagi dulu. Biar tersemat dalam fikiran dia, inilah dalil. Cukup. Tak bagi faham. Jangan hurai panjang lebar. Ayat ini sababun nuzul sekarang cukup. Tak payah sababun nuzul apa. Bukan padan dia lagi. So bagi dulu. Kemudian bila dia meningkat lagi tanya, barulah kita hurai. Mungkin umur 15 tahun dah sesuai untuk ditafsir dengan sababun nuzul. Sebab ini Imam Ghazali. Perbahasan hukum khilaf ulama ni tadi cukup. Bukan tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, apabila mereka sudah jilsatul ulama, sudah bersama-sama para ulama, sudah dalam dunia ulama tadi, maka dia barulah dia terdedah kepada khilaful ulama. Ni tak ada apa-apa lagi nak khilaf dah kan. Tak ada apa-apa. Lepas tu kata Imam Ghazali lagi, ya, apabila pelajar-pelajar talibul ilmi ni tadi sudah terlibat dengan jilsatul ulama ni, sudah berbahas dan sebagainya, apabila dia keluar dari madrasahnya tadi berdepan dengan masyarakat, dia kena pusing balik ikut step yang masa mula-mula dia terima. Ini cara Imam Ghazali atur strategi peringkat-peringkat dakwah tu tadi kan. Janganlah mentang-mentanglah aku ni keluaran jamiah yang tertua di dunia kan, contohnya kan, jamiah Islamiah yang tertua di dunia, cakap sikit khilaful ulama. Ni bela khilaful ulama ni benda. Sampai hari ni 2-3 malam lepas je, ada orang tanya saya, pasal apa ada satu masjid tu imam dia dari negara sekian-sekian, tak nak sebut lah, masjid pun tak nak sebut nama, dan orang ni bukan orang yang lelaki-lelaki ni, educated ni kan, orang terpelajar ni, jusah-jusah semua ni. Dia tanya saya, dia kata pasal apa imam masjid tu dia beritahu bacaan dia pelik sedikit, dan dia beritahulah bacaan dia begini-begini. Quran ni macam mana, ada baca beza-beza ke? Sudah kata. Qiraat lah. Kan, qiraat. Mula-mula dengar saya pun terkejut. Kata yang berbahagia di depan saya ni kan, maknanya tak tahu ke tentang qiraat ni ada 7 ada 10 kan, yang digunakan pada masa ini kan, tak tahu ke? Jadi kita pun berlapang dada, beritahu dia sejarah dari awal gini. Oh, makna sama ustaz? Dia tekan lagi jelas sekali. Makna tak berubah, cara baca. Slang bacaan itu tadi tu yang Nabi tinggalkan sendiri. Nabi sendiri ni tinggal. Ya yang berbahagia. Fahamlah yang berbahagia kan? Dia alhamdulillah mujur lah. Ni first time dengar ni, kata dia. Dah pencen dah pun kan? Ni first time dengar. Itulah masyarakat. Jadi kita kena berlapang dada. Jangan terus-terus apa yang berbahagia tak tahu ni kan. Ini qiraat ni lama dah amat. Ni bukan masjid tu saja kan. Marahlah dianya. Baru tahu nak macam mana. Kan begitulah ya. Dakwah ni tadi sabar, senyum je dakwah ni kan. Di antara adab dan peraturan dakwah kepada Allah, iaitu di antara adab dan peraturan imarah dan wilayah pimpinan juga,
berjaga dan menjauhkan diri dari bersikap kejam terhadap sesama manusia, ya, khususnya dalam masalah mengambil harta benda manusia tanpa hak. Perlakuan seperti itu merupakan sejenis kekejaman yang terbesar yang selalunya terdedah kepada para dai bila para dai cuai dan lalai terhadap hakikat dan tanggungjawab mereka, ya. Mungkin para dai ini tadi akan didampingkan dengan para pemerintah. Imarah ni maknanya pemerintah lah, dan juga kepimpinan, maka hendaklah berani menegur berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak adil itu tadi. Dan ini yang dipesankan kepada Muaz bin Jabal, dan sama juga perkara tersebut terdedah kepada mereka yang memegang kuasa kepimpinan. Tatkala Muaz radhiyallahu anhu sudah mampu memikul dua sifat dakwah dan sifat imarah, yakni kepimpinan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan tegas memberi amaran kepada Muaz supaya jangan lalai hingga boleh tercebur dalam perlakuan dan apa sahaja kekejaman. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada doa mazlum, yakni orang-orang yang dizalimi, kerana tidak ada sebarang dinding yang menghalang doanya di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk ke Hijjatul Wada', iaitu haji yang terakhir, ya. Boleh baca belaka Hijjatul Wada' boleh, Hijjatul Wida' pun boleh, ya. Ikut slang setempat lah, ya. Jadi insya-Allah kita akan menuju ke penghujung, ya, ke penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini juga berakhir pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pesanan? Ada soalan? Ya, ada nak soal? Sila. Okey. Okey, baik. Berkenaan dengan pakai mask, ya, pakai mask ini bagi wanita dilarang di dalam ihram. Sepanjang di ihram, wanita memang dilarang memakai mask. Oleh kerana pemerintah pada masa itu mewajibkan mask, kita terpaksa pakai. Tapi kita tetap dikenakan dam. Ya, tetap dikenakan dam, dan di sini yang kita kena lihat, dam itu bukan denda. Ya, dam ni bukan denda. Dam ini ibadah gantian, yang mana apabila kita buat sesuatu yang melanggar daripada hukum asas dia, kita dikendaki ganti. Maknanya ganti apa? Itu bukan denda tu. Kita hilang pahala kita kerana telah melanggar hukum asasnya tadi. Jadi dengan keluar dam tadi itu, maka kita dapat cover balik kita punya pahala yang hilang tadi, ya. Kena faham konsep dam tu sendiri. Jadi kalau masih ada dalam minda kita dam tu denda, tak selesai lah. Maknanya kita akan jadi kerja suruh pakai, bukan aku nak pakai, kan. Okey. Bila ditanya kepada saya berkenaan dengan orang yang nak pakai mask ni tadi, walaupun kerajaan dah tak wajibkan pakai mask, asal apa dia nak pakai mask? Sebab dia nak jaga kesihatan dia dan sebagainya. Dan dia juga mungkin seorang yang memang resdung, walaupun di luar COVID dulu pun memang dia masih lagi memang masalah resdung. Pakai, bukan tak pakai. Tapi kemudian keluarlah dam, ya. Keluarlah dam. Dam tu bukan setiap kali pakai. Dari umrah dia tu bermula dia niat wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sampailah dia selesai umrah, sekali dia dikenakan. Berapa jumlah dam tadi? Ialah dengan memberi makan, dam takhir wa takdir dia panggil, ya. Dam takhir wa takdir ini kita boleh pilih daripada pilihan dam tadi, daripada 3 tadi itu kita nak ambil yang mana. Dan yang paling sesuai ialah kita beri makan 6 orang fakir miskin
yang tinggal di Mekah, ya, yang menetap di Mekah, sebanyak sehari makan. Jadi sehari makan itu kadarnya 2 cupak. 2 cupak berapa? Kerajaan Saudi kata 1 cupak 5 rial, jadi 2 cupak 10. Jadi 60 rial saja. Sebenarnya 60 rial saja. Bukannya seekor kambing. Memang ada dalam tu seekor kambing dalam takhir wa takdir tu. Tapi kita kan disuruh pilih. Disuruh pilih. Jadi pilihlah yang paling kita rasa mudah. Ya, iaitu beri dia makan dengan 10 rial seorang, 6 orang, ya, setiap kali buat umrah tu tadi. Kalau haji, dari mula-mula niat ihram tu bihi sampailah kepada dia tahallul, dia cukur rambut, dia gunting rambut, sekali saja dikenakan. Ya, jadi dam yang apa dia, takrif dia, ibadah gantian akibat daripada kita melakukan sesuatu yang melanggar perkara wajib, yang melanggar hukum asasnya. Boleh, ya? Itu konsep asas dam. Kalau saya lebih selesa bayar dam. Pasal apa? Saya tahu apa yang saya dah langgar, apa yang saya dah buat dan sebagainya. Sebab kita tahu dengan keluarkan dam, kita dapat pahala menampung kekurangan yang ada. Yang saya risaunya, aku tak tahu pun aku dikenakan dam, tapi aku balik begitu sampailah mati pun tak bayar-bayar, ya. Ya. Itu tak apa. Kita keluar je, ya. Kita keluarkan. Nanti jumpa saya Fahmi. Cara kaedah nak menyelesaikannya, ya. Kaedah lagi. Cara nak menyelesaikannya, ya. Tak apa, jumpa saya Fahmi, ya. Okey. Jadi itu maksud dam. Tolong faham, ya. Tolong faham yang itu dulu. Barulah kita tak rasa macam ada ni. Dam ihsar yang Nabi kena masa Hudaibiyah tu kan. Yang Nabi kena masa Hudaibiyah. Dahlah Nabi SAW ni bergerak dari Madinah ke Mekah tu 2 minggu. Berkhemah pula dekat 10 hari masa dekat Hudaibiyah. Lepas tu perjanjian mengatakan tak boleh tunaikan umrah pada masa tu. Maka apa nak buat? Terpaksalah keluar dari ihram secara terpaksa, namanya dam ihsar. Jadi dahlah umrah tak dapat, kena bayar denda pula. Tak adil. Ini tak adil kan? Tu dia. Bukan masalah tak adil. Masalahnya dengan bayar dam ihsar seekor kambing tadi tu, sembelih seekor kambing dan sedekahnya, mendapat pahala seumrah tadi. Gantian kat situ. Bila nampak macam tu, kita pun alhamdulillah, ya. Ramai masih menganggap dam sebab ni tak sebenarnya. Sebab ada satu pantun, ada satu teka-teki dalam masyarakat Melayu kita ni. Apakah dia di tanah air merupakan permainan, di tanah haram merupakan denda? Jahat sungguh teka-teki tu. Tolong hapuskan teka-teki tu dari minda kita, ya. Dam ni ibadah gantian, yang mana kita dapat pahala dengan keluarkan tadi tu, ya. Okey. Soalan kedua tadi, tawaf wada'. Tawaf wada' dimaafkan dalam keadaan COVID baru ni, ya, sebab halangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pada masa itu, ya. Jadi dimaafkan, baliklah, ya. Baliklah. Ada sampai nak menipu tawaf wada' ni, dia pakai ihram, lelaki dia pakai ihram, kononnya dia ni tawaf umrah. Jangan menipu dalam ibadah. Itulah jawapan saya, ya. Tawaf wada' ni kalau demam sekalipun, ya, kalau demam sekalipun, tak larat badan, nak bergerak dan sebagainya pun dimaafkan. Ya, dekat nak tawaf wada' tiba-tiba haid, dimaafkan. Dekat nak tawaf wada' tersepak pintu hotel, berdarah ibu jari kan, dimaafkan. Tak payah tawaf wada'. Bayangkan, ya, betapa mudahnya sebenarnya umrah ni tadi. Cuma kita kena faham konsep dia tadi tu apa dia. Macam kes dam tadi tu, konsep dia apa dia. Ada 2 soalan, ya. 2, ya kan? Okey, sebab dengar dari jauh tu, ya kan? Tak apa. Dalam bab haji ni dah 2 tahun tak mengajar haji secara mingguan ni. Kadang-kadang saya pun nak kena recall jugalah. Dalam sirah Nabi SAW diriwayatkan Rasulullah SAW pada setiap Ramadan mengkhatamkan bacaan Al-Quran bersama Jibril. Betul? Ya, dan seterusnya khatam 2 kali di tahun akhir sebelum kewafatan baginda. Betul. Seperti yang kita tahu, ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui wahyu sepanjang 23 tahun secara berperingkat-peringkat. Betul juga. Soalannya, baru soalan. Adakah Al-Quran dikhatamkan Nabi SAW dan Jibril AS pada bulan Ramadan setiap tahun merangkumi seluruh ayat? Okey. Begini.
Sepanjang 23 tahun anggaran diturunkan, ayat-ayat mula-mula sekali maksud malam Al-Qadar, malam diturunkan Al-Quran itu adalah daripada ilmullah ke langit dunia. Sebab Al-Quran ni kan kalamullah, dia bukan makhluk, dia kalamullah. Kata-kata saya ni bukan yang saya buat, yang saya bercakap, maknanya sebahagian daripada saya. Kaedahnya macam tu lah, kan? Jadi kalamullah ni daripada ilmullah diturunkan sekaligus ke langit dunia. Dari langit dunia itu di mana langit dunia, wallahu a'lam, kan? Dari langit dunia itu diturunkan melalui Jibril sedikit demi sedikit mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan ayat yang diturunkan itu ada kisah peristiwa yang berlaku, dan bila berlaku peristiwa tadi diturunkan ayat itu, ya. Dan kisah itulah yang dikenali sebagai sababun nuzul, ya. Jadi kalau kita faham konsep itu, maknanya sababun nuzul itu pun Allah Ta'ala yang tentukan berlaku begitu. Maknanya kalau saya guna bahasa media, Allah Ta'ala yang plot supaya berlaku begitu. Kan, plot berlaku begitu dan diturunkan ayat untuk kita faham. Okey, itu maksudnya. Jadi sekarang ini ayat-ayat, katalah surah yang paling panjang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adakah diturunkan ayat 1 sampai 5 dulu, lepas tu barulah 6 7, ya? Tidak begitu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang setahun yang lalu ayat itu diturunkan, maka Jibril datang pada bulan Ramadan kali ini untuk menyusun ayat-ayat ini mengikut susunan asalnya, walaupun kemungkinan ayat 1 sampai 5 dah ada. Lepas tu terus ke ayat 20, kan? Ayat 20 sampai 25 dah ada, maka terus lompat lagi sampai ayat ke 30. Maka tahun depan pula barulah didatangkan ayat yang 6, 7, 8, 9, 10, kan? 6, 7, 8, 9. Jadi Jibril pun macam, kalau boleh saya sebut perbandingan macam puzzle gitulah, kan? Mana tu sehinggalah kepada pengakhir selepas balik dari haji wada, Jibril turun setiap hari untuk menyusun keseluruhan ayat Al-Quran, kerana tidak lagi ada ayat-ayat yang diturunkan selepas itu. Itulah suasana ataupun kita kata apa, proses penurunan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi SAW akan menyampaikan pula bacaan itu kepada para sahabat. Dan sebab itulah tadarus, maksud tadarus tadi ialah berguru. Maknanya kita ni kena berguru, kena ada kita baca dan guru tasihkan, seperti mana Jibril membaca, Nabi dengar, Nabi baca balik, Jibril tasihkan bacaannya. Ya. Okey, soalan kedua. Ada dua soalan. Sedangkan wahyu diturunkan berperiode. Oh ya, itu ulasan lagi. Ya betul, memang itulah situasi. Boleh ya? Yang bertanya boleh? Boleh terima dah. Okey, nanti dia anggap, dia tahulah pula siapa yang nanya, kan? Okey, ada soalan? Ada soalan? Pasal ilmu ulumul Quran ini, kalau nak tahu detail pasal ulumul Quran, kena beli buku yang bernama Cara Mudah Memahami Al-Quran. Dah beli dah? Cara Mudah Memahami Al-Quran. Di mana nak dapat? Toko buku mana? Shopee, Lazada. Apa lagi, kan? Mudah saja. Bukunya pun harga yang tak naik-naik, RM35. Itulah tebal punya buku tu, ya. Dalam buku tu detail berkenaan dengan apakah fungsi ayat-ayat Quran yang tadi dan sebagainya, detail. Dan inilah silibus tahun 1 diploma Al-Quran Sunnah saya masa di Kuza dulu, ya, dalam versi asalnya. Tahun 91 saya menggunakan buku tu dalam bahasa Arab, ya, wajib dikhatamkan sepanjang setahun itu. Tahun 2001 baru dia terbit terjemahan. Saya kata, kenapalah buku ni tak terbit tahun 91? Ya, menangis aku tahun 91 dulu nak menghabiskannya, ya. Detail. Saya sebab itulah, kalau ada orang nak tahu pasal sejarah Al-Quran, maka bacalah buku Cara Mudah Memahami Al-Quran. Cari cepat dalam Shopee sebelum kita keluar kelas ni. Buka Shopee. Takkan tak ada Shopee, ya? RM40 dah. Naiklah tu. Baru ni 35 lagi, kan. Okey, Cara Mudah Memahami Al-Quran, Wahab Khalil Qahtan nama dia, ya. Itu dia. Wahab lah dah. Manna Khalil Qahtan nama pengarang dia almarhum, ya, Profesor Dr. Manna Khalil Qahtan. Bacalah buku tu, ya. Masya Allah, kita akan terbuka apakah sebenarnya Al-Quran yang aku duk baca puluhan tahun ini rupanya dalam tu, ya. Okey,
Dah dapat semua? Okey, dah dapat tu bayarlah. Bayar je lah. Okey, kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga salat subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.